jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kena ungkit lagi. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Bertemu lagi dalam Borak Sini Habis Ini. Kita buat podcast di kawasan yang terbuka bersama dengan artis selebriti yang orang kata tengah top sekarang ni. Tengah trending dengan tajuk dia yang menimbulkan banyak sekali spekulasi, komen daripada netizen. Ini dia Roslan Shah. Cik Lan, macam mana keadaan sekarang Cik Lan? Okey, Alhamdulillah Cik Lan baru keluar dalam 2 hari lepas. Okey, sekarang keadaan dah stable dan doktor tak kasi suruh duduk rumah bareng tidur. Dia suruh saya kena keluar kerana untuk jalankan darah. Okey, alhamdulillah Cik Lan datang ke sini pun, ke Air Hitam ni pun ikut Sufi Rashid, ada buat persembahan, just follow je, just kata orang tu sambil tu bercuti lah. Sambil tu untuk tenangkan fikiran, walaupun tekanan tu bukan orang-orang ada kecaman yang tak tahu apa cerita sebenarnya berlaku, tapi alhamdulillah lah, doa daripada saya panjang umur ni, Allah makbulkan. Macam-macam lah dia orang komen. Ya dah, betul. Antaranya yang komen yang saya baca, sebab dia orang dah tahu macam mana perangai Cik Lan dulu-dulu yang lama-lama pernah Cik Lan buat. Di mana dah tahu dah Cik Lan ni macam buat gimmick lah. Dah tahu dah mesti nak tengah sendu, nak masuk balik dalam industri, nak kena buat something yang hard, something yang kontroversi. Nama dia. So apa yang Cik Lan boleh bagi tahu penonton-penonton kita ni yang orang kata mungkin ada yang percaya dengan benda tu semua kan? Okey, sebenarnya tidak ada kaitan untuk propa, untuk marketing. TV3 pun tak bayar saya, dan saya pun tak minta duit, dan juga saya pun tak boleh jual produk pada hari yang tersebut. Saya diundang untuk ada topik sebagai mulut tempayan daripada pihak producer, dan sebenarnya apa yang mereka yang tak tahu di luar sana, apa yang terjadi adalah daripada pihak TV3 tahu apa yang berlaku. Seperti diorang panggil panel doktor di TV3. Kejadian itu memang saya tak diduga, kerana bukan untuk rekaan ke, untuk propa ke, tak ada gimmick, tak terlintas langsung dalam fikiran. Dan bagi Cik Lan diundang secara profesional. Pada hari tersebut tu, Cik Lan memang betul duduk tengah berbual bersama dengan menumur ramah bersama dengan 2 pengacara wanita hari ini, iaitu Fatin dan juga Hawa. Tetapi apabila kejadian tu secara tiba-tiba, Cik Lan sebelumnya dah 2 hari demam. Demam, tapi saya takut COVID kerana saya buat swab. Okey, lepas tu tengok negatif, alhamdulillah, kerana pihak SOP TV3 memberikan ikut cara sebelum masuk ke dalam studio kena buat SOP ART. So Cik Lan kena buat cara profesional, tetapi alhamdulillah negatif. Apabila datang ke set studio tu memang tak diduga. Kalau anda perasan di luar sana, Cik Lan berbual rancak. Itu kata orang tu ajal maut di tangan Tuhan. Pasal benda tu kalau saya dah plan benda tu macam anda boleh menilaikan cara saya jatuh. Saya tak tahu benda ni boleh jadi viral. Yes, saya pun terkejut, tak terlintas bos. Memang saya tengok balik video tu, saya rasa malu pun ada. Diri saya malu, tetapi ada segelintir manusia kecam tu yang menyatakan saya buat marketing, buat gaming, tidak terlintas langsung, tidak terfikir dalam benda yang remeh-temeh ni, mengkotak-katikkan. So benda ni tak perlu bagi saya untuk popularkan diri saya ke, saya masuk dah tak terlintas pun. So apabila saya batuk, lalu tersedak, pasal saya bercakap dengan mas. Apabila saya tersedak, itu yang saya menjadi black, berpusing. Dia berpusing, mula black out. Macam rata batuk, bila batuk tersedak pasal pernafasan. Bagi Cik Lan pasal pernafasan. Orang di luar sana tak tahu apa yang berlaku. Bagi Cik Lan, mereka boleh tahu apa yang berlaku. Siapa yang orang TV3 boleh tahu, pihak producer. Lepas tu saya jatuh, saya rebah. Lepas tu saya sedar. Saya memang sedar, akui memang sedar, tapi mata tak boleh buka. Saya kena tutup, buka je dia berpusing. Itu kejadian yang sebenarnya berlaku pada diri saya. Dan apabila doktor panel TV3 turun datang, dia cek saya punya ambil darah dan juga BP saya 220.
Dia lepas tu dia shout, dia macam saya sedih dengar dia pekik, please call ambulance. Pasal benda ni boleh apa yang akan berlaku, takut stroke ataupun sakit jantung, kita tak tahu. Malah kata orang tu ajal maut di tangan Tuhan. Kalau saya buat gimmick, kalau saya mati serta-merta, adakah saya buat gimmick? Kalau saya koma ke, saya stroke ke, adakah saya gimmick? Tapi alhamdulillah Allah telah panjangkan usia saya. Saya bersyukur. Ini kata orang tu, ini adalah kali kedua saya untuk hidup. Oh iyalah. Peluang kedua. Peluang kedua. Tapi kita kenalah sedar diri kita lah. So apa yang berlaku ni, Allah panjangkan umur saya kerana dulu saya jaga arwah ibu saya ke. Itu pasal Allah nak tunjukkan saya Allah nak tunjukkan yang awak dia berikan peluang kedua. Itu saya rasa. Tapi memanglah ada tekanan juga sikit apabila saya tak tahu handphone saat dipegang oleh pembantu peribadi saya. Lepas tu saya tak tahu yang viral. Petang tu dah viral. Saya tak tahu langsung. Kalau saya tahu langsung, saya tak tahu. Banyak orang call, termasuk peminat Singapura dan juga orang-orang Malaysia yang menonton dan juga orang Singapura yang menonton. Pasal saya buat live Facebook masa itu. Cik Lan baca ke komen-komen? Apabila Cik Lan ni memang jarang baca komen-komen daripada Facebook ataupun apa-apa yang keluar ke dalam Instagram. Tetapi untuk positif saya baca. Kalau benda-benda yang nampak merepek-merepek, saya blog ataupun saya abaikan. Tapi saya dah berfikir, apabila banyak orang cakap dengan saya, PA saya pun cakap, orang cakap kau macam-macam gini-gini. Tapi saya tak nak berfikir panjang. Saya redah dan abaikan. Pasal benda ni memang sebagai artis, tak semua orang suka kita, babe. Ada orang suka kita, ada orang benci kita. Yang benci kita tu adalah haters kita lah. Dan diorang memperbagandakan netizen, ada segelintir, tak semua netizen yang baik, ada yang kurang baik, tetapi ada netizen yang boleh melihat apa yang berlaku, diorang ada think positif. Dan ada orang screenshot kasih kat saya, dan juga saya dapat tahu ramai yang mendoakan saya. Saya pun terkejut, terharu sampai rakan-rakan artis DM saya, Raja Ilya, Fasha Sanda, Aidil Aziz, Alif Sata, ramai artis, Anima Yuni. So diorang memberikan kos saya dan juga diorang DM saya. Ini kali pertama ataupun ini kali kedua. Pertama di Singapura saya tak boleh bangun. Saya penyakit, kata orang tu bangsa buka mata, dunia terbalik juga. Berpusing. So saya panggil ambulans. So keluarga saya tahu apa yang saya alami penyakit saya. Tapi kata doktor, saya terlalu stres dan juga tekanan. Okey. Cik Lan dah lama duduk seorang diri dekat rumah sebab selepas kematian arwah ibu saya. Tapi adik saya ada, kakak saya ada. 2 tahun yang lepas, 2019 yang saya menjaga arwah ibu saya. Apa yang membuatkan hidup Cik Lan stres? Ataupun saya sebenarnya orang tak tahu. Sebagai seorang anak, saya menjaga arwah ibu saya sampai dia meninggal. So bagi Cik Lan, siapa tak sayang ibu. So saya tak sangka dan tak diduga kerana ibu saya pergi dengan mendadak. Okey, kerana pihak hospital ketika tu ibu saya masih sakit tenat, dia cakap anggaran dia akan meninggal dalam setahun ataupun 8 bulan. Tetapi dia meninggal awal daripada saya dapat beritahu daripada pihak hospital. Dan so saya bukan terkilan apalah. Alhamdulillah saya dapat menjaga, mandikan dia, cucikan dia najis, kasih dia ubat. Kalau orang di luar sana tahu yang saya menjaga ibu saya, tetapi saya sangat sayang dengan arwah ibu saya. Saya memang tekanan macam merindui dia, macam mana saya tidur sebelah dia. Sampai sekarang katil dia yang meninggal tu saya tidak buang, saya simpan dan saya tidur kat katil arwah ibu saya sampai sekarang. Apa pesanan terakhir arwah mak? Pesanan arwah mak apabila saya dah pergi show di Shah Alam sebelum kejadian malam Jumaat hari Khamis, dia meninggal hari Jumaat. Saya pergi sekejap, lepas tu arwah mak cakap, mak saya nak pergi show, nanti kita balik, kita jaga mak. Kau pergi je lah, kau teruskan perjuangan kau sebagai anak seni. Arwah mak saya memang menggalakkan saya dan dia sangat sokong kerana Cik Lan suka buat kelakar, menyanyi, suka menghiburkan dia. Itunya dia sangat sokong saya dan saya teruskan dalam bidang seni selagi saya masih hidup. Cik Lan antara selebriti yang boleh kenal begitu komited
Walaupun masih lagi orang kata dalam keadaan yang macam ni, macam sakit, macam kesihatan pun tidak mengizinkan, tapi masih lagi orang kata nak meneruskan perjuangan dalam bidang seni ni. Apabila Cik Lan macam sudah orang kata ke arah macam umur dah usia dah 50-an ke atas. Okey, bagi Cik Lan senang saja. Rezeki Allah yang kasih. Apabila kalau saya tak bekerja, saya ni suka bekerja. Saya suka orang diundang berlakon, menyanyi, mengacara, melawak. So bagi Cik Lan itu seni. Seni itu darah tu tak boleh mengalir ke satu badan saya. Bagi saya tak boleh stop untuk sebagai anak seni. Tak apalah, saya seni saya sampai ke hayat. InsyaAllah orang akan kenang dan orang akan menilaikan bakat saya sebagai seorang penghibur. Cik Lan, setiap kali keluar berita-berita buruk, berita-berita yang komen negatif ni, macam mana hidup Cik Lan sendiri harungi benda-benda yang macam ada je tak kena. Kalau Cik Lan buat lagu pun mesti ada orang komen itu ini segala benda lah. Okey. Jadi apa yang sukarnya menjadi Cik Lan? Okey, sebagai seorang anak seni, tak semua orang suka kita. Betul. Penyanyi nombor 1 pun ada orang benci, ada orang suka. Penyanyi international pun ada orang suka, ada orang benci. So bagi apakah saya sekarang ni seorang yang tidak lagi kata tu sehebat mana, tetapi of course orang biasa pun ada orang benci, ada orang suka. Seperti politik juga, ada orang benci, ada orang suka. So kita kena terima sebenarnya bagi fikiran Cik Lan. Apa yang orang nak kata, abaikan. Yang paling penting dalam waktu kita, siapa yang mengenali Roslan Shah, mereka tahu siapa Roslan. Orang yang tidak mengenali Roslan Shah, mereka akan boleh hentam sesuka hati saja. Kebanyakan orang macam itu. Saya pernah dapat peminat saya, dia benci saya macam-macam kerana saya ada kontroversi apa-apa. Apabila dia berjumpa dengan saya, dia berdepan dengan saya, dia tengok saya bicara apa perbuatan saya, mereka baru tahu macam mana baru saya mangsa banjir. Orang cakap Roslan Shah macam-macam, tetapi kebaikan orang tak nampak. 1100 yang satu kesilapan, yang 1000 orang tak akan nampak kebaikan kita. Cik Lan, peluang kedua bila kata hari tu kan hitam, Cik Lan rasa macam satu peluang lagi untuk hidup. Mungkin diberi satu hari yang terakhir, satu kali, mungkin besok kita akan meninggal. Mungkin Cik Lan, dengan siapa Cik Lan nak minta maaf? Dengan siapa, artis ke, selebriti ke yang selama ini bergaduh, bercakaran? Okey, sebenarnya mati itu pasti. Sakit itu pasti. Tak semuanya orang tahu apa yang kita buat kebaikan, orang tak nampak. Apa yang saya berlaku dulu ketika saya pernah berperang gaduh dengan Ifah Razia ke, ni saya gentle ni saya kasih, tetapi saya dah memaafkan dan mohon maaf. Bukan kesilapan saya, walaupun bagi saya kita dah tua, sudah-sudahlah. Tapi saya profesional. Kalau satu hari saya berjumpa dengan Ifah Razia pun, sekarang masih lagi dah lama tak berjumpa dengan dia. Dia dah buat hal dia sendiri. Cakap ataupun tak bercakap pun, tak berjumpa. Kalau saya satu hari jumpa dia, saya rasa saya akan menitis air mata. Pasal saya tahu hidup ni hanya sementara. Bukan saya nak ambil simpati, tidak. Bukan saya nak ambil orang sokong saya, tidak. Saya sudah berfikir masa-masa. Saya sekarang ingat mati tau. Walaupun arwah ibu saya sudah meninggal, saya ingat mati. Saya tahu apakah akan berlaku. So kita maafkan orang, kita tidak berkudis. Kita memaafkan orang pun tidak berkudis. Saya mohon maaf pun tidak berkudis. Bagi Cik Lan, sebagai anak seni, orang tahu, yang follower saya dalam Facebook ke Instagram, mereka tahu siapa Roslan Shah. Walaupun saya dikutuk, dihina, dicaci, macam-macam, sebagai seorang anak seni, saya reda. Bukan untuk orang, memanglah saya memang sedih kadang-kadang apa yang berlaku pada diri saya, apa yang orang kata pada diri saya, orang akan tahu siapa saya sebenarnya. Tapi bagi saya, ini kali pertama saya mohon maaf kepada orang di luar sana, rakan-rakan artis. Saya pun mohon maaf
terpulanglah pada diri pihak masing-masing. Kalau nak memaafkan saya atau tak memaafkan saya tak kisah. Dan peminat yang kecam saya, memaki hamun, ketika itu pun saya maafkan mereka. Dan juga saya akan buat yang terbaik. Pasal umur saya dah 50-an. Saya tak tahu besok lusa saya akan mati. Mereka akan kenang apa yang saya lakukan sebagai anak seni. Dan saya minta maaf ampun. Dan ini kalau saya dengan keikhlasan eksklusif untuk Budi. Kalau saya jumpa Ifah Razia, Sharifah Razia binti Mustafa, saya mohon maaf dan memaafkan. So, bukan nak kembali jadi baik balik. Tidak. Bagi saya, kita sudahlah hentikan pertengkarannya selama saya berkawan dengan dia. It's okay. Saya tak pernah cakap benda ni. Ini adalah untuk Budi je. Apabila Budi pun tahu saya kawan dengan Ifah Razia berapa lama. It's okay. Tak apa. Satu hari saya jumpa dengan Ifah Razia, saya mohon maaf lah. Berapa saya malu. Saya tak malu. Saya teruskan. Pasal saya pun dah terfikir, masih arwah mak saya meninggal pun, dia ada mengantar beritahu dengan hamba Allah salam takziah kepada arwah ibu saya. Itu saya terfikir, sudahlah, kalau dia dah maafkan saya ke belum maafkan saya pun, it's okay. Saya pun Cik Lan tak ada usaha untuk pergi jumpa dia? tak, saya tak mau atas desakan orang-orang yang kedua atau ketiga. Ya, dia berjumpa dengan spontan. Itu yang saya, kalau satu hari lah. Saya pun dah kenal suami dia dah lama. Tapi saya pun dah, apabila saya pingsan, saya pun tak tahu ni kali kedua saya hidup ni. Saya pun ada terfikir juga, bohong lah. Saya tak terfikir Ifah Razia memang bohong. Saya pun terfikir Ifah Razia satu hari saya akan jumpa dia. Minta maaf. Bukan minta maaf, kita sama-sama. Bukan kesilapan saya. Kami, apabila orang tahu dua-dua sama, tapi tak apa. Lupakan benda-benda yang remeh-temeh itu, yang cerita lama. Dan saya sedia berjumpa dengan Ifah Razia. Kalau dia nak berjumpa dengan saya pun saya okey. Kalau satu hari satu show saya terserempak dengan dia pun, Saya masih akan melepaskan ego. bukan lepaskan ego. Saya peluk dia. Saya peluk suami dia. Pasal saya baik dengan suami dia. Itu saja. Bukan nak ambil simpati bukan nak apa yang saya nak buat ni, tidak. Bukan. Saya mata ni demi untuk sebagai anak seni apa yang berlaku. Sedikit perkembangan terkini Cik Lan, bila Budi pun dapat tahu Cik Lan agak lama dekat Semenanjung. Mungkin ada projek terbaru ke? Okey, tahun ini saya dah balik ke Malaysia ni. Saya teruskan atas undangan menyanyi, berlakon dan mengacara, buat persembahan. Selain daripada itu, saya ada projek baru bersama dengan NGO Malaysia. Saya buat untuk bulan Ramadan, untuk buat amal live Facebook untuk orang Singapura menderma, memberikan sumbangan kepada anak-anak yatim, orang Singapura dan Malaysia, dan juga fakir miskin untuk orang-orang Malaysia. Saya sudah berbincang dengan satu ustaz dan satu NGO, seorang personality yang in charge, Helmi Ashley. Saya berbincang dengan dia. Saya akan buat amal. Saya rasa saya perlukan pahala untuk ganjaran. Kita tak tahu esok lusa kita mati. So insya-Allah apa yang kita lakukan dalam dunia seketika dulu yang dulu saya pernah buat, tiada manusia yang sempurna. Saya buat amal lebih baik insya-Allah atas dorongan orang-orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei, Indonesia. Kita sama-sama untuk teruskan kehidupan dan untuk menolong antara satu sama lain, dan kita membantu anak-anak yatim, fakir miskin dan orang-orang yang kurang bernasib baik di Malaysia dan Singapura. Yang murni. InsyaAllah, amin. Saya Cik Lan mahukan untuk pahala. Apabila orang panggil untuk amal, berbuka puasa dengan anak yatim, saya sanggup. Dengan orang-orang fakir miskin lagi, saya tak ada mak bapak, saya dah tak ada mak. Walaupun saya rindu dengan arwah mak saya, masih rindu. Saya memang rindu. Bohonglah, saya tak rindu mak saya, arwah mak saya. Dan saya memberikan sokongan kepada orang di luar sana. Hargailah ibu, jagalah ibu yang masih hidup, hargailah ayah yang masih hidup,
kita kena hormat antara satu sama lain. Dan kepada orang di luar sana, kepada netizen ataupun haters, saya maafkan anda. Kita sesama orang Islam, jangan menghukum seseorang tu yang tidak tahu apa puncanya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Lan sudi orang kata borak sini habis sini. Dan diharapkan apa yang baik itu menjadi pengajaran buat kita lah kan. Okey, baik, betul. Dan hari pun dah nak hujan. Nampak hujan ni tandanya kesyukuran. So, Cik Lan daripada sini ke JB ataupun terus JB atau balik KL balik? Saya akan pergi JB, lepas tu pergi ke KL. Balik KL balik? Saya balik KL. Saya sebenarnya nak cari udara untuk tenangkan fikiran dan doktor. Ya lama sedap, memang sedap. So saya pun nak kenakan panas. Saya tak nak duduk di rumah walaupun saya bawa pulih sakit. Masih saya rebah di TV3 Isnin lalu. Dah seminggu dah. Hari Isnin minggu ni dah. Jadi kita harapkan Cik Lan sihatlah nanti. Terima kasih. Cik Lan buat exercise sikit ke. Apa nasihat doktor? Nasihat doktor, jangan merokok banyak. Saya degil. Saya merokok. Dan kata doktor, minum air panas. Dan jangan banyak fikiran. Dan jangan terlalu aktif sangat. Pasal kita tak tahu kita ni terlalu aktif. Tidur malam lambat. Saya ni tidur lambat kadang-kadang. So kata dia bahaya untuk jaga kesihatan lah. Betul. Kata doktor. Cik Lan kena banyakkan tidur lah Cik Lan. Betul. Alright, you guys jangan lupa untuk tonton lagi. Terima kasih Budi. Ini eksklusif untuk Budi. Saya tak pernah keluarkan kenyataan secara spontan. Tapi benda ni kalau boleh untuk Budi je lah. Tak payahlah nak make space nak copyright. Tak perlu bagi saya. So apa yang berlaku nanti, apa yang saya jumpa satu hari dengan Sharifah Razia binti Mustafa, kalau saya jumpa dengan dia, insyaAllah apa yang berlaku kita tengokkan saja. Thank you guys. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum. Thank you Cik Lan. This is how we do this.